tahu, saya akan bagi tahu je, okey, macam mana nak masa send tu ada masalah ke macam mana, bagi tahu semula kat saya. Okey, kalau boleh hantar dalam masa yang ditetapkan. Soalan lain untuk final exam, final kita hari Rabu, seminggu je lagi kan? Tak? Pukul 2.30 sampai 6 petang. Hopefully you all dah ready, okay, buat semula soalan test, okay. And then baru ni Nabila share dengan saya soalan final kan, boleh je share dengan kawan-kawan. Saya rasa boleh je you all buat yang tu pun. Tak ada masalah. Okay, ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan kita punya topik dalam final? Doktor, kalau nak chapter 6. Chapter 6, sekejap. Kenapa apa suara clear tak clear, apa dengar tak dengar je. Saya punya problem ke? Jauh sangat ke? Dengar sebab anak saya tiba-tiba duk guna internet ni, duk kelas PPR. Chapter 13. Chapter 6. Sorry. Chapter 6 about account and audit. Kenapa tu? Muka surat 97 Doktor. 97. 95, 96, 97. Okey. Yang ni apa maksud dia Doktor? Qualified kriteria untuk apa sebenarnya? Qualifying criteria for audit exemption. Maksudnya, okey, kecil saya buat. Sekejap, kenapa? Sekejap. Okey. Maksudnya macam ni, okey. Untuk section 267 dia bagi tahu untuk private company ni, macam saya bagi tahu hari tu kan, setengah-setengah company, setengah-setengah orang tu dia just set up business company just untuk set up saja, tak ada apa-apa transaction pun. Okay, tak ada apa-apa, dia tak guna, itu kita bagi sebagai dormant company. Okay, bila you pergi LI nanti kan, kebanyakan student praktikal kita, dia akan bagi dormant company untuk you all buat audit. Bermakna dia tak ada transaction, dia tak ada sales, purchase, tak ada. Dormant ni macam tak ada aktiviti pun. Mungkin yang ada pun setengah-setengah tu ada hanya untuk bayar lesen peniaga, okay, ataupun bayar audit, okay, ataupun setengah-setengah tu dia ada jual beli saham. Tu je, dia dipanggil sebagai dormant. Dormant company. Okay, so untuk section 267 ni, okay, untuk pendiri Companies Act baru, okay, dia tak exempt any private company from having, tak perlu sangat dia lantik auditor untuk mengaudit. Kalau dulu wajib, okay, sekarang ni tak perlu. Okay, dia ada pilihan, bermakna setengah-setengah dormant company tak perlu pun kita audit. Okay, tapi dengan syarat dia kena penuhi qualifying criteria yang ada tu. Okay, macam dormant company, it has been dormant from the time of its incorporation. Katakanlah company tu dia set up company tu tahun lepas bulan 7 contoh. Okay, ataupun bulan 3 tahun lepas. Okay, tiba-tiba COVID. So tak ada transaction apa-apa pun. So dormant maknanya tak ada apa-apa. So ini kita panggil dia dormant through the current financial year and in the immediate preceding financial year. Tak ada apa-apa transaksi daripada start dia incorporate sampai ke tahun tarikh audit tu. Sorry, accounting period dia. Contoh katakanlah kalau dia buka bulan 3 2020, okay, for sure accounting period mesti Februari 2021 kan, setahun terap. So tak ada apa-apa transaction dalam company tu. Tu maksud dia dormant company. Okay, kalau zero revenue company tu tak ada apa-apa langsung revenue. Tak ada pendapatan langsung dalam dia punya account. Okay, tahun pertama tak ada, tahun kedua pun tak ada. Itu kita panggil sebagai zero revenue companies. Okay, so yang ketiga,
kepada company yang threshold qualified companies. Okay, it has revenue not exceeding 100,000 during the current financial year and in the immediate past 2 financial years. Ini pun kita pun boleh juga exam sama ada tak nak audit company tu. Bermakna dia kena penuhi ketiga-tiga syarat ni. Barulah dia boleh tak nak buat audit untuk company tu. Tu maksud dia. Okay, so sebagai company secretary, you kena faham klien you tu syarikat endowment ke ataupun syarikat zero revenue ataupun syarikat yang threshold. Tu maksud dia. Boleh Ashraf? Hello? Ya, Doktor. Yang trio tu macam mana Doktor? Dia dah jalankan ke? Threshold qualified. Dia macam ada setengah macam its total asset in the current financial statement does not exceed 300,000. Okay, ni sebab ni kebanyakannya dia ni semua ni ada dia terkandung dalam constitution. Okay, yang company tu ada. Okay, kalau threshold ni macam dia punya total asset kalau company besar-besar kan, private company besar-besar ni, okay, yang dia punya paid up capital ni sampai 10 million, okay, ataupun 5 million, okay, tapi tengok-tengok dia punya total asset dia tak cukup, tak sampai pun 300,000 untuk tahun lepas contoh, sebab because of pandemic. Mungkin sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni memang capailah asset dia kan. Okay, lepas tu bila tahun lepas tak ada sebab dia tak ada duit nak bayar, nak beli aset baru. So bila kita compare dengan dia punya paid up capital tu jauh sangat, tu kita panggil sebagai threshold qualified companies. Bermakna kalau syarikat kita ni terkandung tiba-tiba masa pandemik 2020 dengan 2021 ni tak ada revenue, tak boleh beli aset and so on. Okay, penuhi kriteria ni kita boleh bagi tahu dengan SSM untuk kita tidak audit company kita. Boleh? Sebab bukan semua syarikat walaupun nampak setiap tahun nampak revenue dia 100,000, 200,000, 300,000, okay, tapi sampai satu tahap kemungkinan bila ada pandemik ni dia tak dapat revenue tu seperti mana yang sebelum ni. Okay, so dia boleh minta untuk tak buat audit. So company secretary tu kena tahulah syarikat klien itu sama ada klien tu okey ke tak okey. Okay, that's why financial statement ni okay kena siap sebelum kita meeting. GM sebelum kita jalan meeting. Okay, kena ada. Maksudnya setiap company Berhad dengan Berhad ni, okay, kena pastikan bahawa audit meeting. Selagi tak siap tak boleh. Okay, dia akan kena denda. Tapi dia boleh je minta extension dengan SSM. Tapi hanya diberi, tengoklah berbulan dia bagi, SSM bagi sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Okay, tu you all boleh baca dalam Companies Act untuk meeting. Okay Ashraf? Okay. Orang lain? You all nak saya masukkan terus dalam WhatsApp ke Karimat ke macam mana? Masukkan terus apa Doktor? Ya, masuk terus sekarang. You all nak tengok sekarang, nak tanya apa-apa saya masuk sambil-sambil cakap ni saya masukkan, okey? Kejap. Ni untuk grup A. Saya masuk sekaligus campur je sebab saya total sekaligus, total student, semua student. Stop. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus. Ini grup A. Okay, grup A, grup B. Okay, sambil-sambil tu you all boleh buka WhatsApp you all. Okay, remote. Okay. Tengok Karimat. Kod nak tanya kenapa sikit, saya boleh bagi tahu. Tapi saya tak akan masukkan yang detail punya Karimat Dia boleh tanya je kat saya. Takut kenapa Nabila takut? Nabila dapat berapa? Tak tengok lagi. Tak tengok lagi. Enggak takut tengok dot ni. Tengoklah sebab tu. Tengok metric number masing-masing.
Okey doktor. Macam mana doktor dia efek dekat objektif doktor yang doktor cakap tadi? Doktor, Call kot. Hello. Hello, hello. Macam dia apa hilang sekejap ada sekejap tak ada kan? Okey, kalau siapa-siapa nak tanya tak dengar suara saya, you all type je kat bawah tu. Tak apa saya baca. doktor, contoh Ya. doktor, kalau contoh keluar soalan case tadi kan, dan kita Ya. explain, lepas tu ada part yang kita explain betul, ada part yang kita explain salah kan doktor? Semua salah ke atau yang betul tu dapat? Tak, yang betul dapat markah macam audit juga. So Don't worry, Omar. salahkan Ya. doktor. Okay, baik. Ya, yang salah sepotong, tak ada markah lah. Yang betul dapat markah lah, insya-Allah. Dah tengok dah kirim mak masing-masing. Thank you doktor. Welcome. Madam, Ya. dalam khidmat ni tak ada nombor matrik saya, madam. Tak ada matrik. 94 orang. Uh, Kelas kita berapa orang ah? Kena matrik awak silap. Mungkin Nama apa nama? Naim. Mama Naim. Ada. Tadi saya tengok tadi. Tapi dalam ni Ada jap saya tengok. Ada. Ya, nombor 13 49633 salah. Matrik nombor salah ke? saya 32 bukan 33. 32. Okey, ni saya ambil daripada tu ni, daripada Report tu ya. bukan daripada report, daripada kehadiran daripada pejabat lah. Salah ni. Kopi 49632. 32. Okey. Okey, terima kasih madam. Ada tukar je lah yang kat situ tu. 32 tadi 33. Mana? Okey. Orang lain? Ada tak siapa-siapa tak jumpa dia punya matric number? Berapa kelas kita paling tinggi? 41.3. Kadang 41.4. 41.4. 42.7 paling tinggi 42.7. Kerimat kelas kita paling tinggi. Poin 7 sebab dia skor juga masa quiz. Okay, masa test pun 5, 9, 10. 10, 11 per 15. Okay, you all hilang markah dekat test kan quiz je ni. Okay, maksudnya you all tengok bila rendah tu maksudnya you all sebab you all tak boleh skor dekat situ je lah 2. Okay, ada apa siapa-siapa nak tanya ke ataupun segan nak tanya kat sini ke, kejap lagi ke WhatsApp je kat saya. Nak tahu apa-apa. Kenapa sikit, saya boleh bagi tahu dia quiz you all berapa, test berapa, saya boleh bagi tahu kalau you all personal. Okay, personal telefon nak tarik lambat susah.
Okay, saya boleh baca je. Dia punya kalimat kalau you nak tahu test quiz dapat berapa. Madam Ya. kata nak ni macam ada few of questions berserta dengan cara jawab dia. Tapi yang Nabila bagi tu pun saya rasa dah okey dah kot. Ada share dengan saya kan. Saya rasa okey tu. Jawab je. Sebab saya rasa soalan tu pun bagus juga kalau you all boleh buat dulu sebelum you all final. Okay. Itulah sebab ada some question macam Tak payah bagilah kot. Tak payah bagilah kot skema. So you all boleh cari sendiri. Senang je. Dia on the dot ada je. Nanti kan itulah sebab ada beberapa soalan tu macam tak sure jawapan dia kena ambil yang part ni ke part ni macam tu lah. So hantar je kat saya, saya tengok. Maknanya apa yang you buat, you hantar kat saya nak suruh saya tengok. Saya boleh komen. Reminder lah untuk kawan-kawan yang tak faham. Tanya je dalam group. Jadi macam boleh kita share-share pendapat. Ya, boleh. Tapi dengan syarat you jawab dululah. Jangan minta jawapan saya. Okay. Unfair lah kalau minta jawapan saya kan. You all try jawab dulu. Saya komen je nanti saya conteng saya bagi balik. Dekat you all. Madam, kalau late submission ada kena tak? Saya semua saya terima on time. Untuk submission semua dapat full mark 5/5. Okay. Semua orang dapat 5/5 untuk submission. Timeliners. Okay. Timeliners semua dapat 5. Tak ada dapat walaupun sampai lewat 2-3 hari tak apa. Sebab saya assume masih dalam tempoh lagi. Okay, don't worry. Siapa tanya tadi? Fazrina, don't worry. Semua orang dapat 5/5 untuk timeliners. Ramai hilang markah yang tak dapat 10/10 conclusion. Sebab conclusion 2-3 kumpulan je dapat hampir-hampir full mark. Sebab sikit sangat you punya conclusion. Yang lain okey, intro dapat. Okey lah, intro pun ada berapa kumpulan? 3 kumpulan dapat full mark. Sebab dia punya intro tu clear. Dia ceritakan detail. Okay, body of report tu pun banyak, dapat markah banyak. Okay, discussion on issues pun, okay, lebih kurang semua dapat full mark. Dan kejap-kejap ada call kejap. Sorry. Tutup itu. Sorry. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Saya nak ambil attendance sekejap ni. Doktor,
Ya, ya. Kalau untuk yang dekat page 91, Page 91. ha, 91 ditanya apa tu? to loss certification relating to exam Duty to launch certificate. Biasa yang ni biasa yang apa ni, kita kena hantar kepada SSM kan, betul tak? Kita kena hantar pada SSM, okay, setiap financial year. Okay, dalam sertifikat tu pula mesti ada tanda tangan, tanda tangan semua kita punya director semua lah, termasuk company secretary kita. Sebab kita kena bagi tahu bahawa company kita tergolong pada company yang tak perlu hantar audit report. Sebab kita as a company secretary, kita yang kena decide whether kita ni kena hantar report kita ni exam company ataupun tidak. Bukan ni SSM. Sebab SSM tak ada masa nak tengok, nak check setiap company. Okay, company ABC ni, oh ni company tak, bukan XYZ, tak ada. Kita, owner of the company tu yang kena hantar maklumat tu kepada SSM. Katakanlah kalau kita tak hantar maklumat, lepas tu at the end of tempoh tu tiba-tiba SSM dapati bahawa kita tak hantar report kan, tanpa kita hantar set tu. So kita akan kena denda. Okay? ini untuk private company ya, Dr. kan? Ya, betul. Sorry, ada apa? Orang hantar parcel. Okay, apa yang Ashraf tadi? Ashraf tanya apa? Yang ni untuk private company kan? Private company. Maksudnya semua private lah, dia tak yang antara dalam group member dia saja kan? Ya. Sebab setakat ni saya tak jumpa lagi yang public company yang not dormant. Okay, setakat saya masa masa dekat LI ke ataupun pergi jumpa student LI, kita tak ada lagi public company yang dormant. Kebanyakan yang dormant ni adalah untuk yang private company. Okay, yang public tak ada. Public kalau ikut ni dia lagi strict compare dengan private. Okay. Doktor, satu lagi yang muka surat 92 kan? Okay. Company auditor to be approved by minister. Maksudnya memanglah. Tak ingat kita belajar audit lagi tu? Kan? Semua yang dapat license auditor kan? Semuanya kita daripada Kementerian Kewangan. Tak ingat ke? Ingat tak? Ingat dah. Ashraf, tak ingat ni. Ingat tak kita belajar audit itu kan? To be an auditor, dia kena dapatkan daripada Kementerian Kewangan. Dia kena penuhi syarat-syarat dia kan? Mesti ni kan? So samalah kat sini. Registration of firms of auditors pun samalah. Kita nak as a company secretary, kita boleh advise kita punya klien. Siapa yang kita akan lantik. Kalau macam dunia sekarang, the real situation, kadang-kadang company yang audit firm tu adalah kawan dia. Okay, ataupun yang dekat atas company yang lebih kurang sama. Okay, nanti bila you all pergi LI, nanti you akan realize bahawa audit firm ni, okay, dalam satu company tu dia ada 4. Dia ada 4 firm. Satu firm company secretary, satu firm taxation, lagi satu audit, lagi satu tax. So sedangkan hakikatnya company firm tu dalam satu bangunan je. Dia ada bangunan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nanti bila you pergi LN tu yang akan nampak benda-benda tu. Kata audit, tax, CSP, satu lagi kata? Secretary, company secretary, audit, tax, company secretary, audit, tax account. Account pun kadang dia buat juga.
Oh, yang akaun yang bekerja Ya. secara internal. Ya, betul. Kadang-kadang dalam satu bangunan tu part semua ada. Tapi kalau macam private company yang besar sikit, dia dah memang ada kerana account dia. So dia tak minta lah dia orang yang prepare account kat dia. Tapi kalau macam small company, dia minta buat account dia juga. Sebab ingat pengalaman zaman-zaman dulu, manual buat account stress sikit lah kalau orang duduk kat account tu. Manual. Bayangkanlah you nak check voucher, semua-semua tu manually. Okay, receipt. Tapi sekarang tak perlulah sebab kita dah ada software kan. So senang je. Okay, so sekarang ni mungkin setengah-setengah tu dia hanya lantik untuk buat account tu tak banyaklah company yang lantik untuk buat account sebab setengah-setengah tu dah ada software. Sebab software ni kita dah boleh terus buat dia punya financial statement semua kan. So kita just bagi pada audit je untuk auditor saja untuk tengok kita punya audit report kita okey ataupun tak okey. Okay. Okay, kawan-kawan lain ada apa-apa nak tanya tak? Semua diam je ni. Sedih ke, gembira ke, tak tahu ni dapat kirimak. Senyap je semua ni. Okay, ataupun apa lagi nak discuss? Kalau tak ada apa-apa, kita just dismiss kelas. Okay, in case kalau ada apa-apa, you just WhatsApp je. And then siapa-siapa yang dah try buat soalan past years tu, Nabila boleh share je dengan kawan-kawan. Okay, siapa yang dah buat ke nak minta saya tengok ke, boleh je share dalam group. Nanti saya komen dalam group. Boleh? Okay, boleh. Boleh Okay, kalau siapa-siapa yang rasa nak tanya detail dia punya kirimat pun boleh je personal WhatsApp kat saya. Tapi dengan syarat beritahu nama sebab kadang and then beritahu nama penuh dengan matrik, number. Okay, baru saya boleh tengok sebab setengah-setengah nama tu kadang-kadang ada 2-3 nama yang lebih kurang sama. Okay, so thank you. Okay, then good luck for your final exam. Okay, you all start 22 hari bulan kan yang ambil hafal kan. Okay, buat betul-betul Okay. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada apa-apa, telefon di WhatsApp je kat saya. Okay, Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Madam, nak madam masuk.